kita masuk chapter yang ketiga. Chapter yang ketiga ialah stoichiometry. Stoichiometry coefficient. Okay, so kita nak untuk step stoichiometry ni, pertama sekali kamu kena belajar balance equation. Okay, untuk yang pertama ni saya rasa tak ada masalah. Ini organic. Organic. Combustion of organic compound. Okay, so step dia, we need to balance carbon, hydrogen and oxygen first. So for the carbon here, you will get, we have 4 carbon. On the other side, we have 1 carbon. So you have to add 4. Okay, how about carbon dulu, baru hydrogen. Oxygen jangan lagi. Hydrogen we have 10. So here we have 2. So we need to balance it by added 5. So the oxygen now, 4 times 2 equal to 8. 5 times 1 equal to 5. So the total is 13. So how to make it, how to balance the oxygen now? So you make it 13 over 2. 13 over 2. Okay, sampai kat sini. Siapa tak faham? Atau kamu boleh tulis juga sebagai 2 CH4H10 plus 13 oxygen gas produce 8 carbon dioxide plus 10 water, also acceptable. Also acceptable. Kenapa tahu tak kenapa dapat 2 ni kat yang kat bawah ni pula? Darab 2 kan? Darab 2 dekat ni, daripada sini, pembawah dia ni. Pembawah dia ni saya naik ke atas. Kalau nak jawab yang ini pun betul, nak jawab yang bawah ni pun betul. Boleh? Tak salah, jangan gaduh dengan kawan. Yang ini betul, yang bawah ni pun betul. Madam nak tanya? Ya. Contoh kalau kita tak letak dalam kurungan yang G semua tu kan? Face. Kita panggil dia face. Kalau kita tak letak, face. markah kurang ke? Ke salah ke? Salah. Salah kena letak jugalah. Satu markah. Ya. Okay, thank you. Okay, next kita pergi yang kedua ni. Yang kedua ni, sama juga, dia mesti elemen dulu kita balance. Selain daripada hydrogen and oxygen. So elemen sekarang kita ada iron, ini 3. So ini kita jadikan dia 3. Lepas tu kita tengok hydrogen. Hydrogen sini 2, sini 2. Okay, dah balance. Tengok oxygen pula. Ini ada 1, ini ada 4. So dia akan jadi 5. So macam mana nak balance tu? Darab 4. Darab 4. Yang mana darab 4? Air. Air darab 4. Okay, so air darab 4, good. So this one will become 4 juga kan? Betul, 4. Betul. 4 darab 1, 4. 4 campur dengan 4, 8. 4 darab 1, 4. Okay, yang ini 4. So 4 darab dengan 2, 8. 4 darab dengan 2, 8. So dah balance. Okay. So untuk yang ini tak ada masalah lah. Ini biasanya general chemical formula. Okay. Sekarang ni kita nak pergi yang ke C and D ni. Okay, C and D ni kita panggil redox equation. Saya tahu SPM dulu dah belajar. Ingat lagi tak? Apa step dia? Perlu pisahkan itu oxidation dan reduction punya formula dulu. Yes. Okay, asingkan the second one. Ya, Puan.
Okay, the first one you separate to the half equation, the two half equation, the reduction and oxidation. The next step, is to balance them. balance what first? Balance, I think the oxygen. No. You need to balance the element first. Except oxygen and hydrogen. Okay, so sama-sama tulis nota. Kalau awak ada masa, you boleh cantikkan nota you sendiri. Okay, so saya akan ajar sambil menulis nota. How to balance the redox equation. Okay, dia ada 6 step. Yang pertama, S E O, Southeast Ocean has cheerful area. Ada 6. Southeast Ocean has cheerful area. Okay, itu 6 step. Okay, so boleh kita pergi satu persatu. Are you ready? Okay. Yes. So, Southeast Ocean has cheerful area. Okay, kita pergi S. S yang pertama, it refer to separate. Okay, so you need to separate equation. Separate equation to reduction and oxidation. You kena separate yang tu, reduction and oxidation. Okay, oxidation ni maksudnya oxidation number increase. Yang ini oxidation number decrease. Makin berkurangan. Oxidation number tu yang charge tu. Charge untuk specific atom. Oxidation number decrease, yang ni oxidation number increase. Yang ini just untuk makluman kamu saja. Dalam exam dia tak tanyalah reduction oxidation ni. Okay, so contohnya kalau charge dia daripada 3 plus dia jadi 4 plus. So this one maksudnya oxidize. Sorry, saya salah tulis. Okay, contoh kita ada positif 3, dia naik jadi positif 4. So berlakunya oxidation. Kalau daripada positif 3 dia jadi positif 2, yang ini kita panggil reduction, oxidation number. This is we call oxidation number. If the oxidation number increase, so we call oxidation lah. If the oxidation number decrease, we call reduction. Okay. Sorry. Next, kita pergi, okay dah separate, nanti saya ajar separate macam mana. Kita pergi E. Okay, E meaning element. O meaning oxygen. H meaning hydrogen. C meaning charge. Okay. Yang ini yang you kena balance. Okay.
Mula-mula separate, now kita nak balance. So ada 4 benda yang you kena balance. You tak boleh tukar-tukar ni, dia kena ikut step. You tak boleh nak buat, saya nak balance oksigen dulu, tak boleh. Saya nak balance charge lah dulu, tak boleh. You kena ikut flow dia, elemen, oksigen, hidrogen and lastly baru charge. Okay, sampai kat situ. Faham tak saya nak cerita apa? Faham, madam. Okay, so untuk balance element, how to balance element? So you balance ikut number of atom lah, number of atom. Balance number of atom. Number of atom except oxygen and hydrogen. Tidak termasuk oksigen dengan hidrogen. Balance number of atom except oxygen and hydrogen. Okay, kenapa kita tak boleh balance oksigen and hydrogen? Sebab dekat bawah ni ada step dia. Okay, semua elemen tu selain daripada oksigen dan hidrogen dah balance, baru kita tengok hidrogen. So how to balance oxygen? So by add H2O. Untuk balancekan oksigen, kamu kena tambahkan H2O. Dia tak boleh. Kalau sebelah kanan ada 2 apple, sebelah kiri kamu letak 2 apple juga, tak boleh. Okay, so kalau sebelah kanan 2 apple, kamu nak balancekan apple tu, kamu kena letak pie. Contoh. Dia tak macam yang previous ni. The previous one, kalau kita nak balancekan carbon, kita letakkan carbon. Kalau kita nak balancekan oksigen, kita letak oksigen. Tapi dalam redox, kita nak balancekan oksigen, kita kena balancekan dengan air. Okay, nanti kita tengok. Okay, for the hydrogen, how to balance it? You need to add H plus ion. Dia kena letak H plus ion. Okay, how to balance the charge? Okay, to balance the charge, you need to add electron. Okay, so 4 benda yang you kena balance kat situ. Okay, the last step is add. Yang terakhir ialah add. Add ni combine the 2 half equation. Yang kita dah separate tadi, kita kena combine balik. Combine semula. Okay, boleh kita pergi pada contoh? Boleh. Boleh, madam. Boleh. Okay, so saya pergi kepada contoh yang pertama. Okay, so macam mana nak separate? Kalau you tak tahu nak cari redox dengan oxidation, you tak tahu nak cari reduction and oxidation equation, you just tengok je dulu. Okay, yang pertama kita ada CrOH3. Cari yang sebelah kanan ni yang ada elemen, spesies yang sama. Yang mana? CrO. Chromium. Yes, yang ini yang sama. Okay, so iO3 minus, dia ada unsur I. So ini yang sama. Tu cara dia. So maksudnya ini pasangan dia ialah ini. Ini pasangan dia yang ini. So kita dapat 2 half equation. So our 2 half equation now we have CrOH3 aqueous produce CrO3 minus aqueous. Okay, another half equation, saya ada iO3 minus aqueous
produce I minus aqueous. Okay, sampai kat sini ada apa-apa nak tanya? Tak nampak lagi saya separate. So my first step saya dah buat. First step ialah separate. Ada nak tanya? Ya, Asrul, do you want to ask a question? Tak ada madam, tadi terkeluar. Sorry. Okay. Tak ada. Okay, so saya pergi step yang kedua. So step yang pertama separate dan E element. Element saya kena balancekan element. So saya ambil yang ni dulu. So apa element selain daripada oksigen dan hidrogen dalam kes ni? Apa elemen yang selain daripada oksigen dan hidrogen? Cr. Okay, Cr. Okay, Cr ni kita kena balance macam biasalah ikut number of atom. So Cr 1, yang ini 1. So done, balance. Okay, sampai kat situ step yang kedua settle, faham? Kalau dah balance tak perlu tambah apa-apa lah. Okay, next kita pergi kepada oksigen. Oksigen, how many oxygen here? 3. 3. On the other side also 3. So dah sama, so no need to add water. Sebab dah balance. Dah balance, tidak perlu tambah air. Okay, so bila dah balance kita pergi step yang keempat. Step yang keempat ialah hydrogen. So how many hydrogen here? 3. 3. So there are no hydrogen ion, no hydrogen in on the right side. So you need to balance it by added 3H plus. 3H plus. Okay, sampai kat situ ada apa-apa nak tanya? Kenapa saya 3H plus? Yes. Nak confirm sekali lagi itu aqueous dia punya state punya bracket kita mesti tuliskan we must write Yes, we have to write. Okay. Next. Normally in the ion state it will become aqueous. The ion state dalam fasa ion dia dalam bentuk AQ, aqueous. Okay, lagi? Dan okay, kita dah balance elemen E, O, oksigen, hydrogen. Next, we want to balance the charge. Okay, ini cara saya untuk balance charge. Okay, untuk balance charge, you tengok whole charge dekat atas ni, berapa? Okay, so yang ini charge dia berapa? 0. Okay, this is anak panah, kita letak equal. Ni cara saya Okay, yang ini berapa? Whole ni, charge dia berapa? -1. Negative 2. Okay, yang ini, the last one. +1. Positive 1. Positive 3. 3 darab dengan yang ni. Yang depan kena darab dengan charge ni. So this is positive 3. Okay. So now this is 0. This is equal. You have to add this one. So equal to positive 1. Positive 1. Okay. Now, how to balance the charge tadi? Dalam nota saya tulis apa? How to balance the charge? By F? Add electron. Okay, so kita nak tambah elektron. So untuk tambah elektron, you kena decide nak tambah sebelah kanan atau sebelah kiri. So daripada teknik yang saya ajar ni, you akan tahu kita akan tambah di sebelah kanan. Macam mana saya tahu? Saya akan tambah di sebelah yang nombor charge dia paling tinggi. So nota dekat sini, add electron on the higher side. Of charge.
Okay, so positif 1 dengan kosong, positif 1 lebih tinggi. So saya akan tambah elektron di sebelah kanan. Okay, sampai kat situ. So maksudnya saya akan tambah positif kat sini. Tambah elektron. Okay, sampai kat situ. Ada apa-apa nak tanya? Tak faham tanya. Nanti soalan belakang-belakang ni kosong markah nanti kan. Sebab soalan selepas ni kalau balance equation tak reti semua salah. Okay. So sekarang ni bila saya dah dapat tahu tempat duduk elektron, at the end saya nak kena kira berapa elektron, nilai elektron tu. So saya kena kira sampai habis. Elektron sama dengan negatif 1. Nilai elektron saya ialah negatif 1. So nilai yang saya perlu tambah ini perlulah 1 negatif. So tulis nota, the value of electron must be negative. So kalau kamu kira-kira dapat positif maksudnya kamu salah. Kamu salah dekat sebelum step tu ataupun kamu salah kira. Tu tips je. Tips and trick. If you get the value is positive, so meaning your calculation, the previous step is incorrect. Okay, any other question? Tak ada. Okay. Yes. So yang itu calculation nak kira dia boleh charge penuh working week boleh ataupun boleh terus itu add punya elektron saja. You can add electron here, but this is only the step how you determine the number of electron that you should add it. If you have another method to find out the number of electron is okay. Sebab yang ini dia tak ada markah, cuma saya nak bagi tahu ini adalah tips macam mana nak tahu elektron ni. Sebab once you dah salah, you salah semualah. Okay. Let's say saya letakkan equation yang kedua ni dekat bawah ni IO3 minus equals produce I minus. Okay, ni yang atas tadi saya letak kat bawah sebab tak muat nak tulis. Okay, so kita ulang balik step tadi. Pertama, separate tadi dah lah element. Balance the element except oxygen and hydrogen. So now from this equation we have I only. I. So cukup tak I tu? Satu. Cukup kan? Cukup. Okay. So next kita balance apa? Oxygen, we have 3 oxygen. So how to balance oxygen? You need to add 3 water. So we need to add 3 water, not the 3 oxygen. 3 water. 3 water, bukan 3 oxygen. Dia bukan macam yang sebelum ni. Kalau tak balance oksigen, tambah oksigen. Tak. Ini kalau tak balance oksigen, kena tambah air. So kalau you ada 3 oksigen kat sebelah sini, sini kena tambah 3 water. So water nak balancekan hidrogen. Sekarang hidrogen ada berapa? 6. 6. So how to balance oksigen? 6H plus. 6H plus. 6H plus. Okay. Jumpa tak kenapa tambah 6 tu? Jumpa. Okay, sekarang kita nak slowly turunkan charge. So this is 6 positif.
tambah berapa ni? Ni berapa? Negatif 1. Negative 1. Negatif 1. Okey, anak panah sama dengan yang ini Negatif Negatif 1. negatif 1. Yang ini Kosong. kosong. So total yang ini 5 sama dengan negatif 1. Okey. Nilai yang mana paling tinggi? 5. Left side. Okey, so sini yang kita tambah elektron. So elektron akan ditambah di sebelah kiri. Okey. Berapa elektron yang kita nak tambah ni? So kita kena kira sampai habis. Elektron sama dengan negatif 1 tolak 5 sama dengan negatif 6. So you need to add 6 electron. Sebab tu saya kata dan in terms of kalau you tak pandai lagi step dia ni, tolong kira satu persatu. So jumlah elektron yang kita perlu tambah ialah 6 sebab total dia akan jadi negatif 6. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kita tambah kat sebelah sini sebab ini paling besar. Kemudian kita kira sampai habis, kita dapat negatif 6. Okey, satu lagi tips untuk kesan awak punya pengiraan tu dalam track yang betul ataupun salah. The electron must located at different side for both equation. If one of the equation on the left, so another equation must be on the right. It must be in different location, different side of location. Okay, dapat? Tulislah nota sikit. Elektron dengan elektron ni mesti berbeza. Different side. Okay, boleh saya pergi seterusnya? Okay, step yang seterusnya ialah add. So macam mana saya nak add? Saya kena tambah kedua-dua equation. Okay, untuk tambah kedua-dua equation, so pertama you kena balancekan elektron. Okay, so sini ada berapa elektron? 6. 6. So this equation, the first equation, you need to times with 6. You need to times with 6. So you will get your answer here. You kena copy balik dekat bawah ni. Step seterusnya. Kamu akan ada 6CrOH3 equals produce 6CrO3 2 minus plus 18H plus equals plus 6 electron. Okay, the second one you just copy 6 electron plus 6H plus equals plus IO3 minus equals produce I minus equals plus 3 water. Okay. So, dah tulis kedua-dua. Barulah kita tambah. Okay. So, sebelum kita tambah, kita kena cancel out the same value of species. So, 6 electron, 6 electron. Okay. Apa lagi yang sama dalam kedua-dua equation ni? Apa lagi yang sama? Atas dengan bawah ada yang sama. Hydrogen. H plus, hydrogen ion. So ini ada 6, ini ada 18. So kalau dia different side,
different side ni nota salin. Maksudnya kena tolak. Same side maksud dia tambah. So kita kena tolak sekarang ni. Ni tolak, ini tinggal 12. 18 tolak 6 tinggal 12. So your final answer ialah CCrOH3. Okay. So on your rectangle only have IO3 minus aqueous. Ni yang kat bawah ni. Produce 6CrO3 2 minus plus 12 ash plus aqueous plus I minus aqueous plus 3 mole of water liquid. So that is the final answer. This is rectangle. Ni rectangle. Okay, rectangle. Okay, yang ini produk. So benda yang you dah potong tak perlu tulis lah. So this is product. This is rectangle. Okay, ada apa-apa nak tanya saya? Madam, Ya, Mogita. saya nak tanya yang E lepas water tu apa dia? Ada apa dia? Yang huruf E lepas water tu apa maksud dia? Saya tak faham. You nak tanya yang mana? Yang ada kat sini ke? Ya, yang 3 water tu, 3H2O. Okay, 3H2O. This one. Lepas dia kan ada bracket E. E tu apa dia? Oh, ini bukan E. Ini L. Italic. Oh. L. Okay. Okay, sorry. L. L stand for liquid. Thank you. Lagi. Lagi. Okay. So kita ada 2 half equation dah. Okay, so jawab markah dia akan bagi ini 1 markah, 1 markah, final answer 1 markah. 3 markah. Lengkap dengan face. Memanglah nampak 3 markah je kan. Proses dia ni. Proses dia kalau you dah ingat step tu tak ada masalah lah. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau you ingat step. So dia kena buat dengan keadaan bertenang lah. You tak boleh menggelabah nak jawab ni, tak boleh. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, so kalau tak ada, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua CL2 tadi. Okay, ni dah. So kita ada CL2. Cl2 aqueous produce ClO4 aqueous plus Cl minus aqueous. Okay, kalau you tengok dalam soalan ni hanya ada satu sahaja reactant. 2 produk. Reactant, ini produk. So ada 2 produk. So macam mana kita nak separate? So dalam ini maksudnya satu reactant boleh menghasilkan 2 produk. So you akan ada Cl2 you akan ada Cl2 aqueous produce ClO4 minus, dan yang kedua you ada Cl2 aqueous produce Cl minus. Ada 2 juga. Itu maksud dia.
Okay. Ini faham? Madam. Faham. Okay, now. Ulang balik. Separate dah. South, east. East, element. Element Cl kita ada berapa? So this side ada berapa? 2. So ini Cl. So nak balance untuk elemen senang je. Tambah 2. Tambah 2. Okay. Next kita ada lepas E, O. O yang ini ada berapa? 4 So kita nak balancekan dia. Macam mana nak balance oksigen? How to balance oxygen? By adding tambah air. 4H2O. 4H2O. Okay. So how to balance hydrogen? By adding H plus. So ada berapa H plus? 8. Okay, now slowly kita turun. Ini kosong tambah dengan berapa? Kosong sama dengan yang ini? -2. -2, good. Tambah dengan ini? 8, pandai. So total out. This one 0 equal to, here is 6. So which one is greater? 6 is greater. So here we added electron. So electron on this side. Okay, how many electron? Kirakan dia sampai habis. -6. So ada negatif, betul lah kita punya pengiraan tu. Therefore we add 6 electron. Dah siap. Okay, now we go to the number 2. So our number 2, okay, still lagi sama. Kita ada 2 elemen klorin. So now you have to add 2 Cl minus. Okay, ada oksigen tak nak kena balance? Tak payah. Ada hidrogen? Tak. Tolong checklist dia kena ikut urutan. Kau jangan skip. Dia macam belajar komputer juga, kau buat coding tu. Kan jadi benda lain pula. Okay, step dia mesti sama. Okay, yang ini nilai dia berapa yang? Kosong. 0. Okay, so here awak tak belajar komputer Okay, this one sama dengan, this one is -2. So which one is higher? 0 or -2? 0. Kosong. So here is the 0. electron. The electron on the right side. Okay, cuba check. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. So kita di landasan yang betul. So the electron is equal to -2. So kita dapat negatif. So still lagi dalam landasan yang betul. So 2 negatif. Okay, so sekarang kita dah dapat 2 half equation. Balance 2 half equation. So kita tengok elektron sekarang. Ini ada 6. Yang ini ada 2. Tengok elektron pula. So yang ini kena darab dengan 3. Darab dengan 3. So kita turunkan satu persatu. Okay, the first one is 4H2O liquid plus Cl2 aqueous produce 2ClO4 minus aqueous plus 8H plus aqueous plus 6 electron. Yang kat bawah ni tolong lengkap lah dia punya phase tu. Okay, so ini akan jadi 6 electron plus 3Cl2 aqueous plus produce 6Cl minus aqueous. 6Cl minus aqueous.
Saya ada salah kat mana-mana ke? Macam ada salah. Check balik. Ini 2, ini 8. Betul 4. Ini Cl2. Ini 2 darab dengan 4 berapa yang? Dia ada salah kat sini. 2 darab dengan 4 berapa? 8. Seberapa hari yang kita tambah? Semua syok ni. Saya seorang mengajar. Tak kira pun dengan saya. Sampai hati. Cik hati saya. Okey, berapa? Boleh cikgu. 8. 8 air. Okey. So berapa H plus? 16. 16. Okey, 16. Okey, turun balik. Ini adalah 16. Okay, 2 tambah 16 berapa? 18. 16 14. 14. Okey, yang ini kosong. Okey, betul lah 14. So berapa jumlah dia? Negatif 14. Okay, negatif 14. So here is negative 14. Negative 14. Negative 14. Okay, next. So dia dah salah kat atas tu. So semua salah lah kat bawah ni. Okay. So kita betulkan sikit. This one will become 8. 8. H2O, Cl2, 16H plus. 16H plus 14 elektron. Okay, so bawah ni kena darab dengan berapa untuk jadikan 14? Darab 7. 7. Okay. So 6 darab dengan 7 sama dengan 14. Okay. Ini akan jadi 7Cl2. Okay. Yang ini 6 darab 7 jadi 14 Cl minus. Okay. Dah dapat semua ni. Barulah kita tambahkan dua-dua. Okay, so cari dulu elemen yang sama, spesies yang sama. Madam. Spesies yang sama. Ya, saya naik atas lah. Okay, spesies yang sama. Yang mana yang sama? Elektron, of course sama. Lagi apa yang sama? Tak ada dah. Cl2 dengan Cl2 sama tak? Sama 4K perlu tambah. So kita kena tambah dia jadi 8. So the answer is 8H2O liquid plus 8 Cl2 aqueous produce 2 ClO4 minus aqueous plus 16H plus aqueous plus 14 Cl minus. So dah siap. Okay. Kita ada dalam soalan tu ada spesifik dekat tepi tu. Acidic dengan basic. Acidic dengan basic. Jumpa? Jumpa. Dekat tepi tu ada tulis acidic dengan basic. Okay. Macam mana nak bezakan acidic dengan basic? Okay, dia akan ada tambah satu step. Okay, so how to determine that the equation in acidic ataupun the reaction in acidic. So in acidic, it will have H plus in the equation. At the end of equation, it has H plus. Okay, so look at the previous one. The previous one, we also have a negative.
Yang ni. Okay. The previous one, we also have negative. H plus. So H plus meaning it is in acidic. The final equation ni dia ada H plus dalam equation dia. So it show the reaction occur in acidic. So for the second question also in acidic. But this question asks in basic. So kalau H plus ini acidic. So untuk basic it must have OH minus. So macam mana kita nak letak OH minus ni? Kalau ada H plus maksudnya in acidic. Kalau ada OH minus meaning in basic. Okay, so macam mana kita nak letak OH minus ni? So we refer to the H plus. How many H plus? So we have 16. So we have to add that 16 OH minus. So when you added 16 OH minus, you also added on the other side 16 OH minus. So OH minus and O dengan H plus, when it combine, it will produce 16 mole of water. It will produce 16 mole of water. We have 16 H plus. To balance it in basic, we need to add 16 OH minus. We added 16 OH minus on both sides. On both sides. So on the side that have H plus and OH minus, it will form water. So this species dah habis, not exist. Faham tak? Faham. So yang tinggal sekarang air. So air dengan air, different side you can minus it. So that at the end, the answer is 16 OH minus equals plus ini dah tak ada lah air ni sebab saya boleh cancel. Saya boleh cancelkan dia. Tinggal berapa? 16 tolak 8 tinggal 8. 8 Cl2 equals produce 2 ClO4 minus equals plus 8 H2O liquid plus 14 Cl minus. So in my equation now, there is only OH minus. So automatic it will show in basic solution. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak faham kat mana-mana? Nak suruh saya ulang ke? Nak suruh saya tekankan kat mana-mana ke? Ada. Ya. Kita kena simplify ke tak payah? Macam kita bahagikan dengan CK2 ke biarkan je? Tak perlu. Biar je. Okay, thank you. Okay, maksudnya kalau in basic, maka dia akan ambil dekat sini satu, ini satu dan yang final ni satu. Yang ini mungkin boleh dapat sampai 4 lah. Yang ini mungkin dia akan bagi dulu satu and then final answer satu. Sebab dia mention in basic. You kena tambah satu step lagi, tambah OH minus. Okay, let's try to the previous equation. Ni dah. Ni nota dah salin. Dah. Sekarang teknologi dah macam-macam, snapshot lah. Okay. Okay, let's try untuk equation yang ini, yang C tadi. So let's say if I ask you in basic question, in basic solution. So berapa OH minus yang saya perlu tambah? 12. 12, thank you. Betul. So saya kena tambah 12 OH minus. Saya tambah kedua-dua bahagian 12 OH minus. Saya kena tambah dua-dua bahagian lah.
So yang ada H plus dengan OH minus ni saya bulatkan. Dia akan jadi 12 air. So saya potong ini sebab saya tak nak kira. Yang ini dah tak ada dah. 12 air. So at the end saya punya jawapan akhir saya ialah 12 OH minus aqueous tambah 6CrOH3 aqueous tambah IO3 minus produce 6CrO3 2 plus tambah, okay, ini 12 air, yang ini ada 3 air, so dia akan jadi 15 air tambah I minus aqueous. Ini liquid. 12 sebab dia same side kan. 12 campur 3 jadi 15. Dah siap. Maksudnya kalau ini in acidic, yang bawah ni in basic. In basic dia tak boleh ada H plus lah. Dia mesti ada OH minus. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Madam. Kalau air baru kita guna liquid Kalau yang larutan dia kita guna aqueous kita tulis. Kan biasanya dalam question H2O tu kita letak liquid. Kalau kita guna aqueous dia salah ke? Dia tengok situation juga. Biasanya kita guna liquid lah. Okay madam, thank you. Okay. Ada apa-apa lagi? Madam, Ya. saya mau tanya. Yang ni kan kan ada basic dengan acidic. So basically we need to like tambah OH tu, OH negative tu for both acidic and basic, or just how to say It depends to the question. Saya faham awak nak tanya apa. It depends to the question. If the question asks you in acidic, so you just stop at the first step tadi, yang acidic. If the question mention in basic, so you have to add another step which is added OH minus. Betul tak Fatin soalan awak tu? Saya jawab? Yes. Ya, madam. Thank you, madam.